بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membahaskan perbahasan daripada surah Al-Qalam. Jadi kita boleh tengok mushaf, muka surat 564 dalam Al-Quran. Kita akan baca daripada ayat pertama surah Al-Qalam sampailah ayat yang ke-12. Itu bahagian pertama kita punya perbahasan untuk pagi ini, insya-Allah. Jadi kita mulakan bacaan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Itu bacaan ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-12 daripada surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ni kalau kita tengok, ianya merupakan surah yang ke-68. Statusnya ialah status Makkiyah, iaitu surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Sebahagian riwayat menyebutkan ianya turun sekitar tahun ke-4 hingga tahun ke-5 dakwah Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Surah Al-Qalam mengandungi 52 ayat. Dari segi turutan penurunan, ianya surah yang kedua diturunkan selepas daripada surah Al-Alaq, iaitu wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang seterusnya ataupun surah yang seterusnya turun pada Nabi ialah surah Al-Qalam. Tapi dia tak turun secara serentak lah, 52 ayat tu. Dia turun secara berasing-asingan antara ayat-ayat yang berikut. Surah Al-Qalam, kalau kita tengok, dia ada 4 bahagian. Bahagian pertama yang kita nak bincang pada pagi ini, ayat 1 hingga ayat 12. Bahagian kedua, 13 hingga 29.
Bahagian ketiga 30 hingga 42 dan bahagian terakhir 43 sampailah 52 daripada surah Al-Qalam. Yang kita nak bincang pada pagi ini ialah bahagian pertama, iaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat 12 ni membawa tema jangan berkompromi dengan kemusyrikan. Tetaplah dengan akidah yang benar, iaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok dia punya terjemahan bagi ayat 1 sampai ayat 12. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun. Maksudnya ialah Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Surah Al-Qalam termasuk daripada surah yang bermula dengan huruf muqata'ah, iaitu huruf-huruf tunggal, yang jumhur para ulama mendiamkan tafsiran terhadap apa maksud wujudnya dan hadirnya huruf-huruf tunggal. Kita maklum bahawasanya huruf-huruf tunggal inilah menjadi kemukjizatan yang paling jelas kepada Al-Quran dan juga kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Sebab masyarakat Arab ni mereka berada pada tahap kesusastraan yang tinggi, tapi mereka tidak mampu mendatangkan ayat-ayat sehebat susunan Al-Quran. Ianya agak sukar untuk kita nampak sebab kita bukan penutur bahasa Arab dan sastra yang ada dalam bahasa Melayu sangat-sangat rendah berbanding sastra yang ada dalam bahasa Arab. Kekayaan bahasa Arab itu kadang-kadang menyebabkan kita sukar ingin lihat apa sebenarnya yang ingin disampaikan daripada wujud dan hadirnya ayat-ayat ataupun surah-surah yang ada padanya huruf muqata'ah. Cuma para ulama sebut kebiasaan surah yang dimulai dengan huruf muqata'ah, nun ataupun alif lam mim, alif lam ra dan segalanya, ianya akan disusuli dengan pernyataan tentang kebesaran Al-Quran ataupun pernyataan tentang kebesarannya wahyu. Kita tengok ayat pertama tadi, Allah Ta'ala kata wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Pena itu merujuk kepada makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang berfungsi sebagai penulis takdir kepada semua benda makhluk yang ada atas dunia ni. Wama yasturun, dan apa yang mereka tulis. Sebahagian para ulama menyebut yasturun itu merujuk kepada para malaikat yang membantu penulisan takdir, termasuklah penulisan Al-Quran itu sendiri di Lauh Mahfuz. Maknanya dijaga Al-Quran, disimpan Al-Quran itu di Lauh Mahfuz pun termasuk dalam tafsiran wama yasturun. Walaupun sebahagian terjemahan dia hanya datangkan dalam bentuk yang umum apa yang mereka tuliskan. Mereka tulis itu merujuk pada malaikat lah. Sebab perkataan yasturun itu ialah fi'il mudhari' yang menunjukkan kerja penulisan itu bukan daripada satu orang tapi ada beberapa pihak yang lain. Iaitu para malaikat yang sudah pasti lebih ramai bilangannya daripada manusia. Ayat yang kedua, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan kurniaan Tuhanmu, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bukanlah orang yang gila. Engkau bukanlah orang yang gila. Ma anta, tidaklah kamu, bi ni'mati rabbika, dengan nikmat yang Tuhan kamu berikan, bimajnun. Kamu itu gila. Perkataan bi itu ataupun huruf ba itu, huruf jar, digabungkan dengan majnun, nak tunjuk pada kita bahawasanya jangan sekali-kali kamu terkesan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, terhadap ejekan orang-orang yang tak puas hati dengan kamu dengan mengatakan kamu ni gila. Sebab kalau ayat tu datang, ma anta bi ni'mati rabbika majnun, dia boleh datang tanpa bi majnun tu. Maknanya huruf ba tu dibuang. Tapi dia datang dengan bi majnun, maknanya memang tuduhan itu akan melekat kepada Nabi, tapi janganlah melatah ataupun terlalu teremosi dengan gelaran gila tu. Sebab mereka yang mula-mula mempopularkan Nabi ni gila ialah daripada kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Khususnya mereka yang ada jawatan dalam Darun Nadwah yang merupakan tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Mekah di Mekah satu waktu dulu. Jadi
surah Al-Qalam ni, kalau kita tengok, ianya juga membawa tema jawapan kepada penentangan musuh Islam. Sebab tahun keempat, tahun kelima ni, mula dia letakkan label-label pada Nabi. Dia kata Nabi ni gila, dia kata Nabi ni tukang sihir, dia kata Nabi ni buruk perangai, dia kata Nabi ni datang daripada nasab yang tak jelas, dengan erti kata lain anak zina. Itu semua yang kita akan tengok yang dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Qalam. Kemudian ayat yang ketiga, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak akan putus. Ayat ketiga ni ialah tasliyah, iaitu penghibur hati Nabi untuk maklumkan kepada Nabi apa yang Nabi buat dan penentangan yang Nabi dapat selepas pada dakwah yang disampaikan, ianya merupakan pahala yang tak berputusan. Bila mana sebut pahala, ganjaran, ianya merupakan, kalau kita dalam ukuran dunia ni, dia macam gaji pada kerja yang kita buat. Tapi menariknya ataupun lebih menenangkan hati ni, bila mana kerja tu tak sampai ataupun tak capai KPI, tapi dapat gaji penuh juga. Allah Ta'ala kata kamu akan dapat. Walaupun KPI sepatutnya dia orang kena ikutlah dakwah tu, tapi tak dapat ikut. Sebab dia orang ni memang hati yang penuh dengan masalah dan akhirnya dia orang pilih untuk menentang. Jangan risau. Kamu akan dapat pahala yang tak berputusan. Ghaira mamnun, maknanya pahala yang uncountable, yang tidak akan mampu dibilang. Sampai sekarang pun Nabi masih lagi mendapat pahala daripada kerja dakwah yang Nabi buat. Termasuklah apa yang kita duk buat pagi ni, pahala tu akan sampai pada Nabi. Ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini ialah pengiktirafan ataupun bahasa Arab dia panggil tazkiyah, penyucian Allah Ta'ala kepada Nabi. Nabi ni akhlak dia mulia. Walaupun orang kata Nabi ni akhlak tak apa elok, yang kata tu ialah kerana tak tahu dah nak serang Nabi daripada angle mana, daripada sudut mana. Akhirnya menggunakan karakter assassination, iaitu pembunuhan karakter untuk menjatuhkan orang. Dan itulah yang berlaku di dunia sekarang. Bila mana satu orang tu dia membawa kebenaran, kebenaran itu kadang-kadang pahit untuk diterima, maka pihak yang melakukan kesalahan, bila mana ditegur, dia tak boleh nak buat apa-apa, counter lagi, serangan lagi, maka serangan akan dihalakan pada isu kepribadian. Itu ialah perangai manusia yang dia tak boleh nak move on dengan teguran-teguran yang diberikan. Kemudian ayat yang kelima, masih lagi tazkiyah, masih lagi tasliyah, maaf. Tasliyah ni maksudnya ayat-ayat penghibur hati. Fasatubsiru wa yubsirun. Kelak kamu akan tengok dan mereka orang kafir pun akan tengok. Maknanya sama-sama menunggu apakah kesudahan. Sebab tu ayat ni kalau tengok, ianya memberi nafas yang panjang untuk Nabi dan para sahabat ni sabar. Ayat yang kelima. Macam kita lah dalam hidup, bila mana kita nampak sesuatu yang tak betul, kita tegur orang. Dan akhirnya orang tak boleh faham apa yang kita tegur. Akhirnya kita akan dipilih untuk bersabar. Menunggu masa, melihat apa yang akan terjadi, efek kesan daripada orang yang menidakkan ataupun tak mengambil endah terhadap apa yang ditegur. Kemudian ayat yang keenam, bi ayyikumul maftun. Siapakah sebenarnya yang gila? Kalau tengok pada ayat yang keenam ni, dia macam ada kaitan dengan ayat yang kedua, iaitu ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan nikmat yang kami beri kepada engkau, kamu bukan gila. Bi ayyikumul maftun. Ayat yang keenam, ayat yang kedua dan keenam ni, terjemahan dia terhadap siapakah di antara mereka yang gila. Cuma gila tidak diguna lagi perkataan majnun di sini, diguna perkataan maftun. Dua-dua tu membawa maksud gila. Majnun, maftun, dua-dua gila. Tapi kenapa ayat kedua pakai majnun? Ayat yang ke-6 pakai maftun. Majnun pada ayat yang kedua ialah gila yang disebabkan dengan penyakit yang orang tu tak cari, tapi dia tertimpa dengan penyakit itu. Dia sihat elok, akhirnya Allah Ta'ala uji dia, dia tak center otak dia, akhirnya dia pun jadilah gila. Dia kenalah penyakit gila. Maftun ni ialah orang yang mendedahkan diri kepada penyakit gila tu, iaitu musyrikin Mekah. Orang-orang Mekah ni,
Allah Ta'ala kata mereka lah yang gila. Dan gila mereka ni dahsyat sebab gila yang mereka cari. Yang mereka letak dekat Nabi tu ialah gila yang disebut sebagai penyakit. Maknanya orang ni disahkan gila. Tapi yang gila pada musyrikin Mekah ni ialah gila disebabkan mereka yang menjadikan diri mereka tu masuk dalam gila tu. Sebab tu disebut sebagai maftun, mai pada perkataan fatana ataupun kita mudah faham ialah fitnah, iaitu mendedahkan diri kepada penyakit itu. Mereka yang mendekatkan diri mereka kepada penyakit itu. Jadi Allah Ta'ala menjawab, sebenarnya yang gila ialah pihak yang mengatakan orang itu gila. Mereka lah yang gila sebenarnya. Sebab tu kita sebut dari tema bagi surah Al-Qalam ni ialah menjawab penentangan musuh Islam. Maknanya diberikan penerangan, penjelasan bahawasanya mereka itulah pihak yang tak betul. Ayat yang ke-7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ialah announcement ataupun pengumuman daripada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Tuhan kamulah, dialah yang maha mengetahui, a'lamu, maha mengetahui, biman dhalla, siapa yang telah tersesat, an sabilihi, daripada jalannya, wa huwa a'lamu, dan dia juga mengetahui, sangat-sangat mengetahui, bil muhtadin, siapakah yang mendapat hidayah. Siapakah yang mendapat hidayah. Kalau tengok pada ayat yang ke-7 ni, dia menarik sikit sebab apa? Pertama, perkataan a'lamu diulang 2 kali. A'lamu ni yang paling mengetahui. Dia duduk atas isim tafdil. Paling tahu. Dia macam ahsanu amala. Paling terbaik amalan. Itu dipanggil sebagai, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai isim tafdil. Okay. A'lamu diulang 2 kali. Bila mana Allah Ta'ala nak sebut orang yang sesat, Tuhan sebut biman dhalla. Biman dhalla. Siapa yang menyesatkan dirinya. Tapi a'lamu bil muhtadi, dia tidak ada man. Dia tak datang dengan wa huwa a'lamu bimanil muhtadi. Tak datang macam tu. Tapi untuk sesat, biman dhalla. Man tu maksudnya siapakah yang sesat. Tapi untuk hidayah, siapakah yang mendapat hidayah. Kenapa man tidak disebut? Sebab man dhalla menunjukkan sesat itu dia yang cari. Dia yang dedahkan diri dia dengan sesat. Adapun al-muhtadin tiada man, kerana nak tunjuknya hidayah tu ialah benda yang memang Tuhan nak bagi. Tapi manusia dia melarikan diri pada hidayah. Akhirnya dia jadi orang yang mendedahkan diri dengan kesesatan. Okay. Ayat yang ke-8. Fala tuti'il mukazzibin. Janganlah engkau taat, terkesan ataupun tunduk patuh kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan. Fala tuti', maknanya jangan sekali-kali engkau terpengaruh dengan cakap-cakap mereka. Tuti' ni maknanya merelakan diri untuk dihina. Jangan. Maknanya Allah Ta'ala beritahu pada Nabi, kalau kamu dihina, ya, itu ketetapan Tuhan kamu dihina, tapi jangan kamu jadikan diri kamu tu mengiyakan apa yang mereka hinakan. Pertahan diri bahawasanya apa yang dia orang kata tak betul. Kita pertahan diri. Cuma kalau dia orang nak kata juga, itu terserah kepada Allah Azza wa Jalla, pengurusan. Cuma kita bukan jadi orang yang rela diri untuk dipijak. Ini pun daripada akhlak Islam. Sebahagian orang dia ingat nak jadi orang baik ni ialah sifatnya, kalau orang kata kita buat diam, kalau orang fitnah kita buat diam. Kita ada hak untuk menjawab. Tapi kita tiada upaya untuk menutup mulut orang. Jawab kita boleh jawab. Lepas kita jawab, orang nak kata lagi, itu urusan Tuhan dah. Itu urusan pada Tuhan. Tapi jangan membiarkan diri rela dipijak ataupun dijatuhkan maruah dia. Itu bukan daripada prinsip Islam. Ayat yang ke-9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap kalau kamu bersikap lembut, maka mereka akan bersikap lembut. Itu ialah sudut pandang musyrikin Mekah. Tapi kalau Nabi buat lembut pun, mereka akan pijak lagi kepala. Sebab tu Nabi diperintah untuk pertahan diri. Tapi pertahan diri Nabi ni bukanlah pertahan diri seperti mana orang yang karakter dia nak cari bala dengan nada yang sentiasa tinggi, dengan kata apa, sikap yang baran apa semua, bukan. Dia datang dalam bentuk yang tegas, tapi bukan pemarah.
Dia tegas saja. Okay. Ayat yang ke-10. Allah Ta'ala sebut lagi, Allah Ta'ala londehkan lagi orang kafir ni, wala tuti' kulla hallafin mahin. Dan janganlah kamu taati setiap orang yang banyak bersumpah. Ini merujuk pada musyrikin Mekah. Kalau kita tengok dalam sirah, ada beberapa nama-nama yang disenaraikan sebagai tukang cari balah dengan Nabi. Antaranya ialah Al-As bin Wa'il. Yang ni antara kepala-kepala dia. Al-As bin Wa'il ni ialah ayah kepada Amru bin Al-As. Salah seorang sahabat Nabi. Amru bin Al-As ni pun peringkat awalnya lawan dakwah Nabi. Tapi lama-kelamaan dia masuk Islam jugalah. Kemudian yang kedua, antara kepala-kepala yang suka cari pasal dengan Nabi ni ialah Walid bin Mughirah. Pun ayah kepada Khalid Al-Walid. Walid Al-Mughirah ni mulut dia sangat lancang sehingga dia kata Nabi ni anak zina. Bila mana dibuatkan orang kata apa pengesahan nasab, rupanya si Walid tu datang daripada nasab yang tak jelas. Dia tu sendiri terdedah kepada anak tak sah taraf lah istilah kita, ataupun anak zina, Walid bin Mughirah. Seterusnya kalau kita tengok antara tokoh-tokoh yang lain ialah Abu Jahal sendiri. Ini antara yang suka cari pasal. Cuma Abu Jahal ni dia ketua, dia agihkan portfolio kepada orang-orang tertentu. Antaranya Walid bin Mughirah, antaranya Al-As bin Wa'il dan beberapa orang lain lagi yang tukang cari pasal. Cuma mereka-mereka ni sikap dia orang ialah halaf. Suka bersumpah dengan nama berhala, termasuk dengan nama Allah, untuk justify kata Nabi ni memang teruk. Maknanya kalau dia jumpa mana-mana orang, dia orang kata, demi Allah, Muhammad ni memang gila. Demi Allah, Muhammad ni memang satu orang muda yang terkena penyakit sekian. Satu orang penyihir. Dia akan sebut benda tu. Dia suka bersumpah untuk melariskan dia punya dakwaan tu. Untuk jadi dakwaan dia tu macam kemah lah. Ayat yang ke-11, Hallafin mahin maksudnya orang yang banyak bersumpah tapi dia hina sebab dia gunakan sumpah tu sebagai benteng untuk menguatkan cakap dia. Ayat yang ke-11, Hammazim masya'im binamin. Sikap penentang wahyu juga hammaz, banyak mencela. Mereka ni hari-hari bangun pagi fikir nak cela Nabi. Tak mana nak cela Nabi. Kemudian tak cukup dengan pencela, sifat dia orang masya'im binamin. Mereka ni tukang sebar fitnah yang berjalan di setiap ceruk jalan di Madinah ni, menyebarkan fitnah untuk memburukkan Nabi, menjatuhkan Nabi. Jadi Allah Azza wa Jalla sebut perangai musyrikin Mekah ni halaf, hammaz, masya'im binamin. 3 sifat dia orang. Itu yang dah kita tengok pada ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12 masih lagi penerangan sifat-sifat penentang wahyu. Manna'in. Manna' maksudnya orang yang kedekut. Suka tahan orang daripada buat kebaikan. Manna'in lil khairi. Mu'tadin asim. Kemudian dia ni ada sifat yang melampau dalam melakukan kejahatan. Jadi ada 5 sifat orang-orang yang menentang wahyu. Hallafim mahin, hammaz, masya'im binamin, manna'il lil khair, mu'tadin asim. Ini 5 sifat ni, sebahagian tafsir dia kata sifat ni refer kepada Al-Walid bin Mughirah. Sebab Al-As bin Wa'il ni dia pun tukang cari balas dengan Nabi tapi dia tak sedahsyat dengan Al-Walid bin Mughirah. Jadi 5 sifat ni berkumpul pada dirinya. Tujuan kita tengok 5 sifat ni ialah untuk apa? Untuk kita reflect diri kita dengan sesama manusia ni, ada tak kita buat benda tu? Mungkin dengan Nabi kita tak buat. Tapi dengan orang-orang lain, dengan orang-orang alim ke, dengan mana-mana asatizah ke apa saja, ataupun dengan siapa-siapa sajalah, tokoh apa-apa, ataupun orang-orang jiran kita apa semua, kita tak nak ada perangai-perangai. Sebab perangai-perangai ni ialah perangai yang menarik azab. Dia bukan menghalang azab, tapi menarik azab, mendekatkan diri dia dengan azab. Sama ada azab kubur, sebab azab kubur salah satunya ialah orang yang melakukan namimah, ataupun azab yang lebih dahsyat iaitu di akhirat kelak. Jadi Allah Ta'ala sebut daripada ayat pertama sampai ayat 12 yang dah kita selesaikan perkongsian kita pada pagi ini, ialah pertama keagungan Al-Quran. Quran ni walaupun dipertikaikan,
dia tetap menjadi benda yang bernilai. Cuba nak jatuhkan Al-Quran, tidak memberi apa-apa kesan. Bahkan orang yang menjatuhkan tu lebih dihinakan. Sebab tu kita tengok dalam sejarah mana-mana orang yang cuba menjatuhkan Al-Quran, akhirnya dia yang dijatuhkan. Dan jawapan-jawapan kepada Nabi untuk tenangkan diri Nabi, Nabi tak gila. Kita boleh bayang. Orang ramai duk kata Nabi gila. Datang wahyu, Tuhan beritahu. Tuhan semesta alam beritahu. Sabar Muhammad, kamu tak gila. Sangat menenangkan hati Nabi. Kita bila mana kita jumpa orang besar tu dia appreciate kita. Orang-orang yang ada pangkat. Kita dituduh, dihina, tiba-tiba ada satu orang, Datuk ke Datuk Seri ke, ataupun Raja ke, Sultan lagi, mana kata, awak tak pun macam tu. Saya dah dengar dah. Kita dah rasa lega. Ini Tuhan yang melegakan Nabi dengan dakwaan-dakwaan, fitnah-fitnah yang dilempar tu, kamu bersih daripadanya. Jangan risau. Jadi, ini ialah bahagian pertama. Nak beritahu, wahai Muhammad, jangan surrender terhadap apa yang dilakukan oleh musyrikin Mekah tu. Jangan surrender daripada buat kerja dakwah. Terus melakukan dakwah, jangan terpengaruh, terkesan dengan penentangan-penentangan yang dilakukan oleh mereka, dan kuatkanlah diri kamu, tahu dan cukuplah kamu tahu dan sedar bahawasanya kamu dibersihkan oleh Allah Azza wa Jal, diberikan semangat oleh Allah Azza wa Jal untuk terus melakukan dakwah. Jadi Alhamdulillah kita dah selesai untuk bahagian yang pertama. Ada masa lebih kurang 4 minit tu. Saya buka ruang untuk soal jawab kalau ada. Ustaz nak tanya, surah yang pertama turun pun ada mention pasal qalam dalam surah Alaq tu kan. Surah ni pun ada surah pun Al-Qalam. Kenapa Ustaz? Ya. Sama ke qalam yang itu dengan qalam yang ni? Ya, apa yang ada dalam surah Al-Alaq tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan juga apa yang ada dalam surah Al-Qalam ni ialah kedua-duanya maksud yang sama. Sebab apa? Sebab waktu ni ialah peringkat pengukuhan akidah. Jadi antara benda-benda yang ada dalam akidah ni ialah benda-benda gaib. Qalam ni benda gaib. Jadi disebut selalu tujuannya ialah untuk memantapkan lagi kefahaman dan juga kepercayaan kita terhadap wujudnya benda tu. Dan kita kena ada satu portion dalam iman ni ialah beriman dengan benda gaib. Jadi qalam tu dimentionkan tujuannya ialah untuk menikuhkan iman dan akidah para sahabat dan juga Nabi. Wallahu a'lam. Apa dalam ayat yang dua tu, mengapa dia gunakan fi'il mudhari' sedangkan rufi'al qalam dah? Ya. Fi'il mudhari' itu menunjukkan bahawasanya memang rufi'al qalam tu maksudnya ialah takdir telah pun ditetapkan. Cuma takdir ni para ulama sebut ada dua. Satu takdir yang tak berubah, satu takdir yang masih lagi boleh berubah. Yang disebut dengan qada' mubram dan qada' mu'allaq kalau kita belajar dalam bab beriman dengan qada' dan qadar. Sebab tu ada hadis Nabi kata tidak ada benda yang boleh mengubah qadar melainkan doa. Yang tu berkait dengan yasturun ni lah. Kalau kita berdoa dan kita buat amal soleh tu dia boleh mengubah takdir yang jenis boleh berubah. Macam umur kita ni takdir yang boleh berubah. Yang tak boleh berubah ialah jantina. Walaupun orang tu ubah jantina, dia tetap dipanggil jantina asal dia. Yang tak boleh ubah bangsa. Kita dah lahir Melayu, dia tak akan jadi tiba-tiba umur 50, jadi lahir Cina pula. Tak pun. Jadi itulah qadar dan qadar yang tak berubah. Jadi yasturu tu maksudnya sentiasa berlaku correction berdasarkan kesalehan dan kemaksiatan satu orang. Kalau dia banyak buat maksiat, akhirnya Tuhan pendekkan usia dia. Boleh berlaku. Kalau dia banyak buat baik, contoh dia sambung silaturahim berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata siapa yang sambung silaturahim, maka Allah Ta'ala panjangkan umur. Maknanya takdir dia berubah. Itu sebab ayat tu datang dengan yasturun. Maknanya ada qadar yang masih lagi berubah berdasarkan taat dan maksiatnya satu orang hamba. Allahuakbar. Ustaz, lagi satu Ustaz. Sebab ghairu mamnun tu Allah dah cakap dah bahawa bagi Rasulullah tu dah dia punya pahala tu dah ghairu mamnun. Apa pendapat Ustaz dengan orang yang sentiasa kata kita sedekahkan pahala Fatihah kepada Rasulullah? Macam mana pandangan Ustaz yang macam tu? Sedangkan Allah dah beri janji bahawa dia tu dah dapat, dah tak payah ghairu mamnun dah. Ya.
isu menyedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada Nabi, kau tengok ianya satu perkara yang tiada asas yang awal daripada zaman salafus salih. Itu benda yang kena faham dulu. Yang pasti Nabi sebut, sesiapa yang berselawat kepadanya, Allah Ta'ala akan berikan kepada Nabi ni pemberitahuan. Dia macam ni, konsep dia. Kita umat akhir zaman ni, buat apa-apa saja benda baik, pahala tu automatik akan masuk pada Nabi. Maknanya, akaun pahala Nabi ni dia open. Dia tak tutup. Dia tak perlu kita kena buat satu pengakuan. Saya nak buat benda ni dan saya harap benda ni sampai pada Nabi. Tak perlu. Kita tak niat apa pun, dia automatik akan sampai. Jadi amalan menyedekahkan Al-Fatihah pada Nabi, ianya bukan termasuk daripada benda yang kita sebut sebagai hadyun nabawi, yang ada petunjuk daripada Nabi. Yang pasti Nabi suka umatnya ni buat seperti mana yang dia tunjukkan, dan kita melakukan amal soleh sesuai seperti mana yang dilakukan oleh golongan yang awal, itu lebih baik dan itu lebih selamat. Dan kalau kita baca Quran, tetap pahala tu akan sampai juga pada Nabi walaupun kita tidak meniatkan sedekah padanya, sebab kerana Nabi lah kita boleh kenal Al-Quran. Wallahu a'lam. Bagi saya amalan tu tak perlu untuk kita teruskan, sebab memang semua ibadah yang kita buat ni memang akan dapat tu pada Nabi. Macam yang disebut adalah ghairu mamnun, maknanya amalan itu menyebabkan pahala tak berputusan masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. kolam tu rupa dia macam mana Ustaz? Dia ada jisim ke? Wallahu alam, ia termasuk daripada benda gaib. Jadi dalam bab benda gaib ni, saya pun tak dapat nak kata apa nak sifatkan kalam tu macam mana. Cuma dalam riwayat-riwayat disebut ianya sifatnya lah menulis. Kalau kita nak bayang seperti pen yang menulis sekarang, ianya maybe tak tepat lah. Sebab ianya benda yang memang tidak Tuhan zahirkan. Jadi dalam bab sifat-sifat seperti kalam, hatta arash Allah Azza wa Jalla semua tu, ianya hanya disifatkan seperti mana dalam hadis ataupun seperti dalam Al-Quran, dan kita berpada dengan sifat itu tanpa kita perlu membebankan fikiran kita untuk kita fikir macam mana bentuk dia, macam mana dia punya jisim dia, ataupun dia ni ada maintenance macam makhluk-makhluk lain di dunia ke. Wallahu a'lam. Sebab dianya dikekalkan dengan gaib, maka kita kekalkanlah ianya sebagai benda gaib yang dipercayai tanpa perlu didetailkan. Wallahu a'lam. Tapi kan ada kata dia punya dakwat dah kering. Ya, bila mana dia sebut macam tu, kita terima macam tu. Dia kaedah semua benda gaib ni ialah kita simai, kita dengar dan kita terima. Sekali je ada kata apa ruang untuk kita fikir, ia dah termasuk dalam benda yang tak perlu didetailkan. Macam saya sebutlah, kaedah para ulama yang awal dulu, amiruha bila kaif. Datang je mana-mana statement, dia orang terima statement tu, tapi dia orang tidak mengkaifiatkan macam mana benda tu berlaku. Sebab bila mana tidak didetailkan oleh Al-Quran, maknanya dia tiada keutamaan untuk kita mendetailkan. Wallahu. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, Ustaz, boleh tak kita kata kalau yang macam tadi kalam ke arash ke itu hanyalah tansil kepada kita manusia yang berfikir cara manusia, tapi lebih daripada tu kita memang tak pandai kan? Boleh kata macam tu Ustaz? Setakat nak memberi perumpamaan dia ni okey, tamsil tu okey, tapi kita kena tahu akal yang Tuhan buat ni dia ada limit dia. Sebab tu para ulama sangat menjaga benda ni dengan mereka tidak membebankan benda yang akal tak boleh pergi. Setakat kita nak kata perumpamaan hampir dengan apa yang ada sekeliling kita boleh, tapi tetap kita tak kata benda tu sama lah. Seperti mana yang zahirnya ataupun yang hakikatnya. Kita cuma memberi perumpamaan yang hampir dengan otak kita boleh faham, dan sampai pada level tu kita tak elaborate lebih-lebih. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ada selalu dengarlah teguran-teguran daripada asatidzah kita. Bila kita pergi kuliah ada yang tak menulis tu, dia orang duk sebutlah, dia orang reflect kepada Allah sendiri menyuruh kalam menulis, dia pun ada kalam. Kenapa kita tak gunakan kalam kita untuk menulis, tu satu. Boleh ke digunakan macam tu? And then lagi satu,
ayat sebelah ni saya tengok dia bentuk dia banyak isim. Hamazim, Masyaim, Binamin. Tapi nampak gayanya kalau ikut dari segi makna dia macam perbuatan kan, verb kan. Boleh Ustaz terangkan kenapa dia gunakan dalam bentuk isim semua tu? Okey. Apa nama ni? Balik pada soalan yang pertama, iaitu berkenaan dengan perumpamaan tidak menulis bila mana dengar ataupun berada dalam majlis ilmu, lalu dibuat peneguran ataupun dibuat perumpamaan seperti kalam Tuhan itu menulis. Secara umumnya, teguran tu make sense lah. Saya tengok asatizah yang tegur tu ialah supaya kita ada sikap mengambil berat terhadap ilmu. Tapi nak samakan Tuhan tulis macam kita tulis, dia tak sama. Sebab kalam yang menulis itu bukan kerana Tuhan ni dia perlukan pada benda tu. Dia tak perlukan kepada tulisan tu. Tapi dia nak tunjuk dia punya sistematik. Kerajaan dia ada elemen itu. Adapun kita, tujuan kita menulis dalam majlis ilmu ni adalah untuk mengikat ingatan kita terhadap ilmu yang kita dengar dalam majlis ilmu. Okay. Sekadar teguran yang bersifat sarkastik, saya rasa benda tu okey. Tapi untuk menyamakan, dia tak boleh disamakan. Dan orang yang tak tulis ni pun, dia tak bolehlah kata dia macam merendah-rendahkan kalam Tuhan. Tak pun. Cuma kita kata dia malas je lah. Dia tak ada isu lain lah. Dia cuma malas saja. Okay. Seterusnya tentang beberapa sifat yang ada dalam ayat sebelah. Hammazin, Masya'in, Binamin. Memang dia datang dalam bentuk isim. Ianya menunjukkan kepada kita bahawasanya bila mana satu perkataan, satu fa'il itu diisimkan, dijadikan macam satu nama khas, ianya nak sebut kepada kita bahawasanya itulah sifat yang memang sedia ada pada pelaku itu. Dia bukan sifat yang orang kata apa yang baru generate, tapi sifat yang memang dah sedia ada. Kerana kebencian yang begitu tebal pada Nabi, mereka itu membawa karakter. Dia macam kita baca surah Al-Mulk sebelum ni. Kalau kita masih lagi ada mushaf di tangan kita, kita boleh tengok muka surat sebelah ni 563 tu, ayat 19 surah Al-Mulk, Tuhan sebut awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin. Perkataan saffat tu ialah isim kepada burung yang terbang. Maksudnya Tuhan nak beritahu yang ada pada burung itu sifatnya ialah terbang. Dia macam kita masya, orang yang berjalan. Sebab memang tabiat kita, kebiasaan manusia ni berjalan. Jadi untuk penentang wahyu tu, hammaz. Asal dia berjalan, dia jumpa orang, dia akan cela orang. Itu sifat dia. Itu satu benda yang dah melekat. Sebab tu daripada fa'il, ianya diisimkan. Nak kata betapa sebatinya sifat tu dengan dia, sehingga diisimkan semua sekali. Betapa teruknya penentang-penentang wahyu ni, makin dibaca Al-Quran, makin zahir Nabi depan mata, makin kuat penentangan dia orang terhadap diri Rasulullah SAW. Sebab tu fa'il itu diisimkan untuk bagi lebih padu lagi, nak kata teruknya perangai penentang wahyu. Wallahu'alam. Ustaz, maknanya dia bertepatan lah dengan fungsi isim ni yang tetap dan tak berubah tu. Sentiasa Ya, tetap betul. dan tak berubah. Oh. Ya, betul. Ini isim fa'il Ustaz yang dia panggil. Ya, isim fa'il. Maknanya orang yang melakukan tu dia memang dah, kita kira sifat tu dah sebati dah dengan dia. Tegar. Tegar dengan dia. Ada lagi siapa yang nak soal? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Dengar ke Ustaz? Ya, dengar. Okey. Okey, Allah ni kalau dia nak jadikan apa-apa, dia just cakap kun fayakun. Okey, bagaimana dengan Al-Quran ini yang Ustaz cakap tadi, dia dibantu oleh malaikat untuk menulisnya kan? Jadi adakah Allah sebut kun fayakun jadilah Al-Quran ini, atau ia ditulis oleh Allah bersama malaikat? Itu je. Perbahasan ni ialah perbahasan benda-benda gaib. Ada serta-serta ayat Tuhan sebut tentang dia jadikan makhluk dengan kun fayakun. Para ulama sebut yang jadi dengan kun fayakun tu, dia punya kedudukan tu ialah kedudukan yang biasa. Dia bukan makhluk yang berada pada benda yang tinggi. Tapi untuk Quran ni dia bukan makhluk. Quran ni ialah kalam Tuhan. Cuma
ianya disusun oleh para malaikat. Maknanya disusun tu maknanya dijaga rapi oleh para malaikat. Adakah kalam Tuhan tu begitu terancam sehingga dijaga, perlu kena jaga oleh malaikat? Tak pun. Para ulama sebut kerana inilah nak tunjuk betapa rapinya penjagaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kalamnya untuk diberikan kepada orang yang terpilih. Dia macam satu adat istiadat untuk menjaga benda. Hakikatnya benda tu boleh dijaga je. Tanpa ada semua benda ni, boleh dijaga. Nak sebutnya memang Tuhan boleh buat dengan kaedah kun fayakun tu sendiri. Cuma nak katanya bila mana Tuhan detailkan ada itu, ada ini. Dia macam sebuah kerajaan yang ada department dia sendiri, yang ada tempat pengurusan dia sendiri, yang ada pekerja-pekerja dia yang akan jaga itu, jaga ni apa semua. Dia macam kalau tengok dalam bab hal ehwal keistanaan ni, yang duk jaga bahagian alat-alat kebesaran di raja. Dia ada satu department yang jaga. Adakah alat tu tak boleh dijaga dengan cara yang lebih santai? Boleh. Tapi nak kata ini benda ni lain daripada benda lain. Sebab tu Quran dia detailkan dia punya jaga macam ni, dia punya susunan macam ni. Nak turun berapa ribu malaikat yang akan turun macam dalam bulan Ramadan, malam Al-Qadar apa semua tu. Semua nak tunjuknya ialah kebesaran benda tu. Sebab Quran akan menjadi benda yang lebih besar berbanding semua benda yang ada atas dunia. Dia yang menaikkan nilai makhluk. Sebab tu Tuhan macam detailkan, Tuhan macam rapikan urusan Al-Quran. Wallahu a'lam. So Ustaz, malah apa tu yang surah Al-Qadar tu dia macam menunjukkanlah istiadat penurunan Al-Quran tu di Lauhul Mahfuz kan? Betul Ustaz? Ya, betul. Ya, betul. Dia macam istiadat lah tu sebab berhimpunnya beribu-ribu malaikat kan? Ya. Ada lagi sebelum kita ni? Kita buka satu lagi ya? Boleh Ustaz? Ada lagi? Kalau tak ada kita tutup. Rasanya tak ada lah Ustaz, kita tutup lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.